Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat. Kali ini kita akan meneruskan perbincangan bagi kertas model SPM terbitan Sasbadi set 1, kertas 2 bahagian B. Jom kita lihat soalannya. Sebelum itu, Cikgu nak ingatkan kamu bahagian B ini dia merangkumi 45 markah. Okey, ada 5 soalan lah. Setiap soalan tu ada 9 markah. So, kamu wajib menjawab ke semua soalan dalam bahagian ini, okey? Soalan pertama dalam bahagian B, Encik Suman membeli insurans kebakaran untuk kedainya yang mempunyai nilai boleh insurans RM760,000. Polisi insurans kebakaran yang dibeli mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurenskan 85% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM4,000. Okey, cikgu jelaskan dulu ya. Dia punya kedai nilai boleh insurans RM760,000. Tapi polisi insurans dia ni ada co-insurance 85% daripada nilai boleh insurans. Okay? So, dia bukanlah 100% nilai boleh insurans ni dia boleh cover ya. So, 85% bermakna dia tak dapat untuk keseluruhan nilai lah. Dan juga ada deductible RM4,000 bermakna jika kerugian itu kurang RM4,000 dia tak boleh buat tuntutan insurans. Okay? Dia kena tanggung yang pertama, RM4,000 yang pertama. So, kedai Encik Suman telah mengalami kerugian sebanyak RM180,000 disebabkan oleh kebakaran. Soalan A. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Encik Suman jika dia menginsurenskan kedainya pada jumlah insurans yang harus dibeli. Yang kedua, dengan jumlah RM500,000 dan seterusnya tentukan nilai penalti co-insurance yang dia kena bayar. So, jom kita lihat jalan pengiraan. So, kalau kita nak kira bayaran pampasan yang melibatkan jumlah insurans yang dia patut beli, pertama kita kena kira dulu bayaran pampasan dia. Dia ada kerugian RM180,000. Okay? Tapi kita ingat, dia ada polisi ni, dia ada deductible RM4,000. So, dia kena tanggung RM4,000 yang pertama lah. Maka pampasan yang dia akan terima adalah RM176,000. Okay? RM4,000 tu dia kena cover sendiri. Seterusnya, untuk menjawab soalan yang kedua ini, okay, dia mempunyai nilai boleh insurans RM760,000. Okay? Tapi ada co-insurance hanya cover 85%. So, kita kena kira dulu jumlah yang dia harus beli sepatutnya. Baru kita boleh bandingkan dengan jumlah yang dia beli. So, jumlah dia harus beli 85% daripada RM760,000, iaitu RM646,000. So, sepatutnya dia kalau nak full cover, okay, full, dia kena beli insurans yang dia kena insurans kan RM646,000 ni lah. Full cover dia dapat, kalau total loss dia dapat RM646 lah. Tolak deductible lagi lah ya. Okay. So, daripada RM646, dia hanya menginsurenskan kedai dia RM500,000. Maka kita kena kira nisbah itu. Dia bayaran pampasan dia berdasarkan nisbah lah. RM500,000 daripada jumlah yang dia patut beli RM646 tadi. Dia kerugian RM180,000. Okay, so kita kena kira nisbah dia. Nanti kita kena tolak dengan deductible. So, untuk nisbah yang sini sahaja RM139,318.89 dan kita kena tolak RM4,000 deductible. So, pampasan yang dia akan terima adalah RM135,318.89. Okay. Untuk penalti co-insurance adalah nilai yang dia kena tanggung lah. Dia kerugian RM180,000 kan. Okay. Tapi disebabkan dia ada dia tak cover semua. Maksud cikgu tu dia tak insurenskan RM646,000 kan. Dia cuma insurenskan RM500,000 daripada RM646 ni. So, kita kena tolak dengan 139 ni. Okay. Penalty co-insurance tidak termasuk deductible ni lagi ya. Maka dia kena bayar RM40,681.11. Okay. Ini adalah penalty co-insurance, belum termasuk deductible. So, kalau kita nak ambil kira deductible, sebenarnya dia menanggung sendirilah RM44,681.11. Tapi ini hanya penalty co-insurance lah, so jangan masukkan deductible. Ya? Okey, soalan B. Hitung bayaran pampasan yang diterima oleh Encik Suman jika dia menginsurenskan kedai itu dengan RM620,000 daripada nilai patut insurans RM646 ya. Dan kedainya telah mengalami kerugian menyeluruh. Bila dia kerugian menyeluruh, dia insurenskan kedai untuk RM620,000, dia boleh dapat RM620,000 tetapi
dia kena tanggung deductible 4,000 ni dahulu. Maka pengiraannya senang sahajalah. 620,000 tolak 4,000 iaitu RM616,000 pampasan dia. Untuk markah, 1 markah bagi pengiraan A1. Okey, untuk A2 ni kita ada 5 markah lah. 1 markah bila kita kira 85% ni. And then 1 markah lagi pada pengiraan di sini, nisbah dia ni. Dan 1 markah pada jawapan, bayaran pampasan. Untuk penalty co-insurance ada 2 markah, kita tolak dan dapat jawapan. Seterusnya untuk B, 2 markah kan, 1 markah pada penolakan, 1 markah pada jawapan. Okey? So, 8 markah di sinilah. Oh, soalan ini bahagian B dia tadi nombor 11 8 markah, soalan nombor 12 ni dia 10 markah ya. Okey, anda tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Ini adalah pelan dan dongakan yang kamu telah pelajari semasa di tingkatan 3. Okey, soraja 6 menunjukkan gabungan sebuah kuboid dan sebuah prisma tegak bertapak segi 4 sama BPQC yang berwarna kuning ini. Okey, di atas satah mengufuk. Okey, satah mengufuk tu macam lantai ke, okey, meja ke ya. Trapezium BPUT ialah keratan rentas, yang colour biru ni. Okey, keratan rentas seragam prisma itu. Segi 4 tepat PQRU ialah satah condong. Okey, ni condong ya. Diberi G ialah titik tengah bagi TB di sini. So, kalau ni 3, sini pun 3. Okey, cikgu nak sebut pasal satah condong ni. Bawah ni tapak segi 4 sama, maka 5 cm, 5 cm setiap sisi dia. Sini 5 cm, atas 4 cm. So, ada beza 1 cm. Okey? So, ni condong sikit ke kiri. Soalan yang pertama, lukis dengan skala penuh pelan gabungan pepejal itu. Skala penuh maksudnya kamu kena ukur dengan pembaris lukisan kamu itu haruslah tepat ukuran dia ikut ukuran yang diberi ni. Jangan kamu kecilkan skala, jangan kamu lukis di buku petak kamu kira ikut petak, tak boleh ya. Dan kita melukis mesti guna pensel. So, cikgu tunjukkan dulu macam mana nak dapatkan pelan. Pelan ini adalah unjuran ataupun pandangan kita daripada atas ke bawah. Maksudnya kita kena unjurkan semua titik yang kita nampak permukaan daripada atas ni, semua kita unjurkan ke bawah. Contoh, kita akan nampak H ini, unjuran dia adalah pada A. H ini kalau kita letak torchlight ke atas, bayang-bayang ni dia akan kompres ke bawah. So, H ini akan jatuh pada A. E akan jatuh pada D. S akan jatuh pada F dan juga seterusnya pada C. T jatuh pada G dan seterusnya pada B. Dia kita turunkan ke bawah semua. Unjuran dia mesti ke bawah. Tetapi R tidak akan jatuh pada Q sebab dia condongkan beza ni 4 cm, bawah 5 cm. Dia akan jatuh 1 cm sebelum point Q. Sama juga dengan U. Jatuh 1 cm sebelum point P. Dia mesti jatuh secara normal pada satah mengufuk. Okey? Satah mengufuk di sinilah. Pada garisan ini. Jatuh straight dia ke bawah. Tak ada nak kona-kona sengit-sengit. Tak ada. Ha? So, ini. So, kita dah tahu setiap bucu ini akan jatuh ke bawah macam tu. Okey, seterusnya kita lihat sisi dia. Okey. So, sisi ini kita nampak di pandangan atas kan. So, garisan padu lah yang kita nampak ya. Kita kena unjurkan semua ke bawah. Tadi ingat tak cikgu unjurkan titik ini, bucu ni ke bawah. So, tetapi berbeza dengan yang sini, PQ ni kita memang tak payah unjurkan ke bawah sebab dia memang dah di bawah ya. Kita memang nampak daripada pandangan atas, kita boleh nampak dia garis padu. Cuma 3 ni. So, ni HE dia akan turun pergi AD, garis padu lah sebab kita nampak daripada atas. ST pun turun ke bawah, RU akan turun di bawah ini 1 cm sebelum PQ. Okey, yang sisi sini pula, kamu akan nampak straight ni jatuh ke bawah juga dan yang belah sini pun sama. Okey, kita akan lukis. Kamu ada 2 pilihan. Kamu nak lukis dia melintang ke menegak. Jangan sengit. Kamu nampak ni sengit kan? Jangan lukis dia sengit. Okey, jangan lukis dia sengit. Okey? Dia kena kamu buat macam ni. Salah satu jawapan cikgu, kira 1 cm ya. Yang mudah macam ni lah. Kita melintangkan dia. Baru senang nak lukis. Okey? Sebab kita nak mudah melukiskan yang sudut bucu dia 90 darjah ni. So, kita melintangkanlah dia. Okey, markahnya di sini. Satu, dia ikut saiz baju atau SML. Yang pertama S adalah shape. Shape kena betul. Bentuk kita betul, 1 markah. M, measurement. Ukuran semua betul. Ukuran skala penuh betul. Okey? 1 markah. Sebenarnya kamu tak perlu label pun. Label ni cikgu beri adalah untuk rujukan kamu lah. So, L adalah lines.
garisan, bukan label ya. Label tak ada markah pun. L adalah lines, garisan. Okay? So garisan yang digunakan adalah garisan padu, betul, tepat, terhubung di setiap titik dan tidak ada yang terputus-putus ke terlebih ke, okay, bersagat-sagat, berbulu-bulu ke, tak ada. So kemaslah lukisan ni. So SML dapat 3 markah. Okay? Tidak perlu kamu membuat anak panah. Ada setengah pelajar dia suka sangat buat anak panah ni. Anak panah. Okay, lepas tu tulis 4 cm. Anak panah ini sebenarnya jika dia tidak tepat ukuran dia, kamu label 4 cm tapi anak panah tu panjang dia lebih 4 cm. So kamu akan salah lah. So better tak payah tulis. Lepas tu, kalau kamu suka melabel, kamu label satu bahagian je. Contoh sini 5 cm kan. Tak perlulah label sini pun 5 cm, sini pun 5 cm, sini 5 cm. Tak perlulah. Sebab kita tahu dia sama ukuran, sebelah side sahaja. Satu sisi ni je kamu labelkan. Sama juga yang ini. Bawah je kamu nak label. Kalau nak label sangatlah. Okay? Label ini tidak ada masalah, tak ada markah. Tapi kalau kamu tersalah label, contohlah A/H, T/B/G, kan dah salah. Kalau salah, kena potong markah. So, nak selamat, tak payah letak label tu. Okay? Kita lihat soalan seterusnya. Lukis dengan skala penuh. Dongangkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang. Okay? Satah mencancang tu dari badangan sini lah. Sebenarnya kamu tak payah pening dengan cancang lah, mufuk lah. Kamu tengok je anak panah. Sebagaimana dilihat dari apa? Dari mana? Dari X. So, kamu nak lihat dari X. Unjuran ini dari depan ke belakang. Kalau kamu confuse mencancang yang mana, memufuk yang mana, kita tak payah risau. Tengok je anak panah ni yang dibagi. Dari X, so kita nak unjurkan semua ni dari depan ke belakang. Okey. So, kita pun lihatlah. Point A akan jatuh atas D, B jatuh atas C, P jatuh atas Q. Kita tolak semua ke belakang. Tolak semua ke belakang. So, kita tahu setiap bucu ini akan pergi ke belakang. Okey. Ingat tak tadi dia bagi tahu keratan rentas trapezium. So di sinilah sebenarnya akan wujud bentuk trapezium tau. Okey. Lepas tu setiap sisi yang kamu nampak garisan di depan ni kita akan unjurkan ke belakang juga. Ni sengit, okey. UP akan pergi ke belakang, TB akan pergi ke belakang, tegak. So ini pun ED ni tegak. Next, kita pun lukislah yang melintang ni. Nampak tak bentuk dia? Trapezium dan juga segi empat tepat. Inilah maksudnya unjuran dari depan sini, daripada bahagian X ke belakang. Okey, cikgu guna istilah depan ke belakang lah. Ya. So, dari X ke belakang sini ya. So, kita lukislah. Lukis jangan lukis sangat. Lukis menegak macam ni. Kita terjemahkan dia jadi 2D lah. Ni dia buat macam ni, sengit. Macam sengit macam ni sebab nak bagi nampak dia 3D. Okay, kita lukis 2D. Okay. So, ukuran dan label sekali lagi tak perlu tulis pun. Dan bahagian yang condong ini kamu tak perlu ukur pun. Okay? Bila kamu dah lukis dengan tepat sudut ni 90 darjah, sini 5 cm, atas 4 cm, kamu terus sambung sahaja. Okay? Memang akan betul. Jangan risau. Pemarkahan dia ikut saiz baju SML. First shape kita betul. Ada trapezium 1 dengan rectangle 1 markah. Measurement kita 2 markah di sini sebab kita ada garisan condong kan. Kadang-kadang budak salah di sini ukuran lah. Dia nak mengukur apa benda pun tak tahulah. Okey, sini kamu di awarded 2 marks. Dapat 2 markah untuk ukuran kamu yang betul. L-line. Semua garisan kamu yang kamu gunakan betul, kemas, lancar, licin. Okey. Garis padu semuanya. Okey, 1 markah. So, 4 markah di sini. Soalan seterusnya, lukis dengan skala penuh, dongangkan gabungan pepejal itu pada satah pencancang, sebagaimana dilihat dari Y. Okey, Y sini. So, sekali lagi ini bahagian depan. Kita anggap dari depan. So, kita unjurkan semua dari depan ke belakang. Kita andaikan belakang ni dinding lah. Kalau kamu rapatkan bongkah ni ke dinding, kamu suluh torchlight, mesti ada bayang-bayang kat belakang dinding kan. So, unjuran lah ya. Kita terus tengok P akan jatuh atas B dan seterusnya pada A. Q terus jatuh ke C dan seterusnya D. U pada T. Tapi dia takkan sangkut kat sini. Kita kena terus lagi ke belakang. Okey, sebab ada ruang kosong kan antara dia. Sama juga R, S, teruskan ke belakang. Kita nak ada selari kedudukan ni. Kita kena bayangkan belakang ini ada dinding. Alright. So, next sisi dia pula. PQ ni, kita terus ke belakang. Kita nampak kat depan kan. So, kita garis padu. UR pun kita boleh nampak di depan, tolak ke belakang garis padu. Sebenarnya garisan ini terbentuk daripada titik yang cikgu unjurkan dari ke belakang ni. Cikgu sambungkan. Ni cikgu sambungkan. Dapatlah garisan ini. Okay, next garisan dia. Menegak. Yang mencancang. Okay, ini UP ni. Kamu tak akan nampak benda ni sengit daripada depan. Kamu akan nampak dia macam straight je. Sebab dia overlap. Dia bertindih dengan ni. Kita dah tahu dia bertindih kan. U akan jatuh atas T. Terus sambung dia menegak. Macam ni.
kamu takkan nampak sengit tu. Okey? Takkan dapat nak lukis menyengit tu. Okey? Lepas tu, ada nampak tak bahagian belakangnya ada yang terlindung. Dari pandangan depan, daripada pandangan Y kita, unjuran kita tak nampak pun GF ni. Tapi kita tahu dia ada. So, kita kena unjurkan juga dia ke belakang. Cikgu label color biru. G ini akan jatuh pada H. F ini akan jatuh pada E. Tapi dia garis putus-putus sebab dia terlindung daripada pandangan kita. Walaupun kita tak nampak, tapi kita tahu dia ada kan. So, kita unjurkan ke belakang. Maka inilah hasil lukisan kita. Jangan lupa G titik tengah. So, 3 cm lah. Macam ni. Ada garis putus. Pemarkahan SML, shape 1 markah, measurement 1 markah, L line 1 markah. Misal kata kamu tertinggal yang garis putus-putus ini, kamu tak dapat markah ketiga lah. Dapat 2 markah je. Okey? Ataupun kamu lukis tapi lukis garis padu. Okey, salah lah. Kamu dapat 2 markah sahaja. Okey? Senang sahaja melukis ini tapi senang juga hilang markah. Kenapa juga kata senang hilang markah? Macam ni. Contoh shape kamu dah betul. Okey? Shape dah betul lah. Tapi ukuran kamu salah. Lines kamu betul dah. Okey, ukuran kamu salah. Sebab kamu kecilkan ke, kamu besarkan ke, tak tahulah kan. Tapi lines dah betul dah. Kamu takkan dapat markah lines ni. Kamu takkan dapat markah ukuran ini. Kamu hanya dapat markah pertama. Dia bersyarat. Pemberian markah yang kedua adalah pertama kena betul. Yang pertama. Pemberian markah yang ketiga adalah markah pertama dan kedua kena betul. So, kalau awak dah miss yang tengah-tengah ni, awak takkan dapatlah yang ketiga. Awak dapat 1 markah je. Okey, sama lah dengan soalan yang sebelum ni tadi. Dia syarat dia SML ikut flow yang tu untuk markah dia. Soalan ke-13. Cikgu Esther memilih tidak melebihi 30 orang murid untuk menyertai suatu pertandingan perbarisan dengan keadaan bilangan murid lelaki selebih-lebihnya 2 kali bilangan murid perempuan. Tulis 2 ketaksamaan linear selain daripada yang diberi ini, sebab ini adalah mewakili paksi X dan paksi Y, di mana X sama dengan 0 adalah paksi Y, Y sama dengan 0 adalah paksi X. Okey? Yang mewakili pemilihan ahli perbarisan itu. So, Cikgu Esther nak pilih, ni ada ayat kat atas yang kita andaikanlah murid perempuan adalah X, murid lelaki adalah Y. Kita nak jumlah mereka tak lebih 30 orang, maka X tambah Y kurang atau sama dengan 30. Yang tricky di sini adalah ayat kedua. Okey, kalau kamu pening, cuba tengok bahasa Inggeris dia. Okey? Dia kata the number is at most, kan? At most twice the number of girls. So, at most tu paling maksimum lah 2 kali perempuan. Maka kita tahu Y mesti kurang daripada atau sama dengan 2X. Tak boleh lebih lah daripada 2X. Ya? So, ini 1 markah setiap 1. Jangan lupa simbol sama dengan dia. Okey? So, kita dah dapat 2 ketaksamaan tadi. Untuk ceraian soalan ini, dia minta kita guna kertas graf yang disediakan lah. So, untuk sesiapa yang tak ada kertas graf, tak ada buku ni, kamu jawab je melalui soft copy kan. So, bolehlah guna kertas graf kamu sendiri. Gunakan skala 2 cm kepada 5 orang murid pada paksi mengufut dan paksi mencancang. Dua-dua. Okay? Lukis dan lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. So, dia nak lukis dan lorek, bukan lukis dan warna. Lorek. Macam kamu melorek set, jangan warna. Okay? So, kita dah dapat 2 ketaksamaan ini. Kita buatlah jadual kita. Tak nak buat jadual pun tak apalah. Kamu tulis sendirilah. Kamu punya cara kan. So, bila kita ada ketaksamaan linear macam ni, kita ubah menjadi persamaan. Sama dengan ya. So, kita tahu dia linear. So, kita hanya perlukan sekurang-kurangnya 2 titik untuk melukis garis linear. Maka, cikgu pilih point yang mudah. Bila X sama dengan 0, tutuplah X. Dapat Y sama dengan 30. Okay, bila X cikgu 30, okay, 30 pindah sebelah, jadi 30 tolak 30, Y cikgu jadi 0. Senanglah koordinat ni kan. Next, untuk yang Y sama dengan 2X, cikgu ambil lagi bila X sama dengan 0, Y adalah 0. Dan seterusnya bila X adalah 15, Y adalah 30. Cikgu nak ada 30 ni. Sebab cikgu nak graf cikgu tu nanti dia lebih kurang sama tinggi. Contoh, kalau kamu ambil X kamu 1, Y kamu 2, kan kita guna skala 5 cm. Bila kita guna skala 5 cm, nanti kamu yang pening nak membaca petak kecil-kecil tu. So, kita ambil gandaan 5 lah. Kita ambil lah gandaan 5. Kalau kamu nak letak 5 pun boleh. Y sama dengan 5. Tapi nanti dekat lukisan tu, kamu kena panjangkan lagi lukisan kamu tu. Okay? So, graf kamu akan dapat macam ni lah. Ya, rantau kita lorek di sini. Okay, tengok ya. So, ini garisan yang pertama yang merah ni. Ini adalah garisan X tambah Y sama dengan 0. Kita lukis garis padu sebab dia ada sama dengan. Kurang dan sama dengan. Seterusnya Y sama dengan 2X. Ini pun kita lukis garis padu sebab ada simbol sama dengan
kurang atau sama dengan. Okey. Dan kita terus melorek rantau sini. So, markah dia satu pada garisan yang betul, satu lagi garisan yang kedua, dan satu lagi pada lorek. Okey, macam mana nak melorek ni? So, cikgu tunjuk ya. Cikgu suka gunakan teknik Roman. Okey, teknik Roman ni kamu kena letak nombor pada rantau dia. Cikgu jadikanlah sini 1, rantau 2, rantau 3, rantau 4 contohlah. Cikgu bagi nombor-nombor lah. Okey, kita dah ada yang ni. Bila kita nak X lebih besar atau sama dengan kosong, maksudnya kita nak rantau positif lah, sama juga dengan Y ni. So, kita nak rantau sini je. Kita tak pandang rantau bawah ni, tak mau ya. Okey, kita lihat yang ini terus. So, X tambah Y, kita nak kurang daripada 30. X tambah Y sama dengan 30 yang ni. Kalau kita nak kurang, kita kena lihat yang di bawah dia. Apakah rantau yang di bawah dia? 1 dan 4. Okey. Next, kita lihat untuk Y kurang daripada 2X. Garisan yang ni pula. Okey, kurang kita kena lihat bawah dia. Apakah rantau yang berada di bawah garisan? 3 dan 4. So, kamu tengok persamaan pada nombor 4. That's why kita lorekkan rantau nombor 4. Okey. Nah, macam tu je lah. Senang je bila guna teknik Roman. Okey. So, 3 markah di sini ya. Kalau kamu terlukis garisan ini putus-putus, kamu tak dapatlah markah tu. Okey, lorek ni kalau salah pun tak dapat markah lah. Okey. So, ini di 3 markah ni. Next, daripada graf tadi, tentukan bilangan murid perempuan apabila bilangan murid lelaki adalah maksimum. Bilangan murid lelaki maksimum di sini. Kamu tengok rantau ni dekat paling atas ni pada 20. Tengok ya, warna kuning ni. Cikgu tarik ke bawah 10. Kita pun tahu pelajar tu tak boleh lebih 30 orang. So, kalau kita dah tahu lelaki 20, perempuan mesti 10 lah. Okey? Bilangan murid maksimum murid lelaki Y sama dengan 20. Bilangan murid perempuan X sama dengan 10. Okey? Seterusnya untuk yang kedua, kos maksimum pakaian perbarisan apabila 22 orang murid perempuan dipilih dengan keadaan kos pakaian bagi seorang murid perempuan dan seorang murid lelaki masing-masing ialah RM180 dan RM150. So, 22 orang kat sini, Pak si X ni tarik ke atas, so kita dapat 8. Dan kamu pun tahu tak boleh lebih 30. So, kalau 22 orang perempuan, 8 orang lelaki lah. Dan kita tahu bila X adalah 22, Y sama dengan 8, pengiraan kos maksimum tadi untuk pakaian tu, harga pakaian untuk perempuan darab bilangan peserta perempuan 22 orang, tambah RM150 darab bilangan peserta lelaki, kamu akan dapat RM5,160. Okey, untuk markah dia. Kamu tunjukkan pada graf ini ada markah. Kalau kamu tak tunjukkan, kamu dapat markah di sini 2. Okey, dan yang kedua, ini bukan 1, yang 2, typo. Dan seterusnya menunjukkan di graf ini ada markah. Tapi kalau kamu tak tunjukkan di graf, kamu tulis step yang X sama dengan 22, Y sama dengan 8. Markah kamu di sinilah. Okey, pengiraan tambah yang betul ni. Dan jawapan akhir. So, total 5 markah. Okey. Soalan seterusnya. Raja menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan harian dengan kereta. So, bila kamu dapat graf macam ni, laju masa, kamu terus lihat dia punya unit. Kita ada kilometer per jam. Paksi X kita sistem 24 jam. Tapi bawah ini bukan jam. Kalau kamu lihat 10 hingga 10.30, 30 beza dia kan? Bukan 30 jam. Okey, 30 minit. Okey, macam ni 9 ke 9 suku, 15 minit. Bukan 15 jam. So, hati-hati dengan unit lah. Walaupun benda ni semua orang tahu, tapi ada masanya kamu akan tercuai dalam pengiraan. Kamu bila nak mengira kecerunan ke apa nanti semua luas, kamu kena tukarkan kepada unit jam. Okey. Tapi soalan ni bijak. Soalan pertama dia terus kata, nyatakan tempoh masa dalam minit apabila harian memandu dengan laju seragam. Dia dah sebut dalam minit. Dia nak dalam minit. So, nanti budak akan terbawa-bawa lah menjawab dalam minit. Okay? Tapi kena hati-hatilah, kamu kena baca soalannya. So, untuk yang ni, kita nak laju seragam adalah pada kedudukan yang mendatar ni. Daripada 9 suku hingga 10 pagi, kamu boleh terus tulis je sebab soalan kata nyatakan kan. So, kamu terus tulis 45 minit. B. Diberi pecutan kereta harian dalam 15 minit pertama, di sini, ialah 336 km per jam. Tengok, dia guna jam tau. Kamu akan dapat minit, 15 minit. So, kamu kena tukar pergi jam, 15 minit tu. 15 bahagi 60 sahajalah. Dia minta kita hitung nilai U. Senang sahaja, laju akhir di sini, untuk 15 minit perjalanan ni, laju akhir dia dekat sini. U, tolak laju awal dia kosong, bahagi tempoh masa 15 minit. Tapi,
Okey, sama dengan 336 lah. Tapi 15 minit ni kamu kena tukar pergi jam. So, kamu kena bahagi 60. Okey? Sama ada kamu buat 15/60 ataupun 0.25, sama je lah, tak ada masalah. Okey? Ni kalau tak tulis pun tak apa. Terus je. Sebab dia dah bagi tahu 15 minit pertama kan. Tak payah tunjuk pun 9 hingga 9 suku tu, tak ada masalah lah. Okey? So, kamu akan dapat U adalah 84. Kita tukarkan nilai dia di sini 84. Okey. Soalan seterusnya. Diberi jumlah jarak yang dilalui oleh kereta maharian ialah 109.5 km. Hitung laju akhir dalam kilometer per jam bagi kereta maharian. Dia nak dalam kilometer per jam. So, kamu kena ingat lah. Kita kena tukar semua yang minit ni pergi jam. Okey. So, jumlah jarak, kita katakan laju akhir di sini adalah V. Kita katakan. Jangan lupa kita yang meletakkan V ni tau. Padahal soalan tak kata hitung V. Soalan kata hitung laju akhir. Tapi kita yang mengatakan dia V. Okey. Jumlah jarak dilalui 109.5 ini sebenarnya sama dengan luas di bawah seluruh graf. Di bawah seluruh graf. Okey. So, bentuk pertama yang kita boleh kira adalah trapezium. Ya. So, trapezium sini yang pertama ni 1/2 darab. Okey, 9 hingga 10. Kita kena tambah 2 garis selari kan. Yang bawah dan atas. 9 hingga 10 ni 1 jam. Kita nak dalam jam ya. So, 1 tambah atas 45 minit tau. So, 45 bahagi 60. Darab tinggi trapezium ni 84. Okey. Yang kedua ni tricky. Sebab kita nak luas di bawah graf, kita masukkan luas seluruh graf. Tapi pelajar selalu dia akan ingat sebab ni tergantung kat sini kan. Oh, segitiga. Sebenarnya tidak. Nampak tak luas seluruh graf. So, kamu kena ambil kira semua bawah ni. Ini pun trapezium. Okey? Okay, cikgu colorkan warna biru ya. So, untuk kira trapezium yang ini, dia punya 2 garis selari adalah yang 84 tambah V ni. So, kita kena tambah ni 1/2 darab 84 tambah V. Tinggi dia menjadi yang tapak ni. Okey, so 30 minit kita kena tukar menjadi jam lah. 30 bahagi 60 adalah sama dengan 109.5. Okey. Kaedah kamu nak menghilangkan per apa semua ni, kamu kembangkan apa semua, tak ada masalah. Okey, kamu akan dapat jawapan nanti 1/4 V sama dengan 15 dan V kamu adalah 60. Tapi ingat lagi sekali, soalan ini kita yang katakan laju akhir dia V. Bukan soalan minta kita cari V, soalan minta kita cari laju akhir. So, kita kena tulis laju akhir adalah 60. Okey, tak tulis unit pun tak apa. Okey, so macam ni, 60 km per jam. Jangan tinggalkan V je tau. Okey, so soalan seterusnya. Cikgu gantikan sini 60. Hitung kadar perubahan laju dalam kilometer per jam kereta maharian untuk tempoh 30 minit terakhir. 30 minit terakhir di sini. Dari sini 84, permulaan dia berakhir dengan 60. So, kamu nak kira dia punya kadar perubahan laju itu adalah pecutan. Tapi sini kita punya graf menurun. So, ini berlakunya nyah pecutan, jawapan kamu akan negatif lah. Okey, so kita kira kecerunan lah. Kadar perubahan laju adalah laju akhir. Sini 60, tolak 84 laju awal. Bahagi masa 30 minit ni tukar pergi jam. Kamu akan dapat negatif 48 km per jam. Okey, pemarkahan. 1 markah untuk tempoh masa. 1 markah untuk pengiraan kamu bagi B dan 1 markah jawapan 84 untuk U. Untuk C, 1 markah bagi salah satu pengiraan trapezium ini ditunjukkan. 1 markah sebenarnya bila kamu menambah dan selesaikan sehingga 1/4 V sama dengan 15. Dan 1 markah bila kamu nyatakan laju akhir itu. Kalau kamu tinggalkan 60 je tak dapat markah last ya. So, ni kena tulis. Untuk kadar perubahan laju, 1 markah pengiraan, 1 markah jawapan. Okey, so sini kamu ada 8 markah. Soalan 15. Aminah menggunakan RM26 untuk membeli 4 kg ayam. Berapakah jumlah amount yang perlu dibayar oleh Lily jika dia membeli 7 kg ayam dari kedai yang sama? Selesaikan masalah ini menggunakan pemodelan matematik dengan aspek yang berikut. Soalan pemodelan matematik ini bukanlah hanya keluar di bahagian C. Dia boleh keluar di bahagian B juga. So, kamu tak boleh abaikan bab terakhir itu. Kamu kena kuasai juga ya. Sebab markah dia banyaklah. Kalau masuk bahagian B, markah 8 ke 9 markah ya. So, kamu kena pastikan kamu kuasai bab ini. So, soalan yang pertama dia kata, kenal pasti dan definisi masalah. Apa yang kita tahu daripada soalan ni? Pertama, kita ketahui harga bagi 4 kg ayam ialah RM26. Okey, itu yang pertama. Kita kenal pasti kan? Definisi masalah adalah ni. Kita nak kira berapa yang Lily kena bayar kalau dia beli 7 kg ayam. So, kita tulis ayat. Menentukan ataupun tentukan jumlah bayaran ataupun jumlah amount
yang perlu dibayar untuk 7 kg ayam. Okey, jumlah amount pun boleh. Okey, tak ada masalah. So ni yang kita nak. Ataupun kamu tulis menentukan jumlah amount atau jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh Lily untuk 7 kg ayam dari kedai yang sama. Tak ada masalah. Okey. Seterusnya B, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Untuk membuat andaian, kamu kena bagi satu andaian. Lepas tu pemboleh ubah, kamu pilihlah nak bagi huruf apa. Okey? Kita andaikan kadaran bagi jisim dan harga adalah tetap bagi ayam yang dijual dalam kedai itu. Ataupun dalam arti kata lain, kita andaikan harga ayam adalah sama dalam kedai itu ketika Aminah dan Lily membeli ayam. Okey, boleh. Kita terima ayat tu. Okey, untuk yang kedua, kita buat pemboleh ubahlah. Katakan X adalah jisim ayam. Okey, kita guna jisim lah. Dan Y adalah jumlah bayaran. Okey, belum ada markah lagi ni. Kamu kena tulis sini. Y berubah secara langsung dengan X. Maka Y adalah sama dengan KX dengan K ialah pemalar. Kalau kamu miss yang atas ni, kamu tulis je Y berubah secara langsung dengan X. Maka Y adalah KX dengan K ialah pemalar, Y ialah jumlah bayaran, X ialah jisim ayam. Boleh, tak kisah mana satu pun kaedah penulisan, yang penting semuanya dinyatakan. Markah dia, satu markah pada kenal pasti dan maklumat, satu markah pada definisi masalah, satu markah pada andaian, satu markah pada pemboleh ubah. So, 4 markah. Seterusnya, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Kamu dah tahu Y sama dengan KX. Kita ada maklumat RM26 untuk 4 kg. Kita kena cari K dulu. So, kita guna maklumat pertama. Ini adalah ubahannya. Kita gunakan ubahan lah. So, kita pun gantikan dalam Y sama dengan KX. Kamu akan dapat K adalah 6.5 ataupun 13.2. So, kamu boleh tulislah maka Y adalah 6.5X atau Y sama dengan 13/2X. Ada dua ni. Dua-dua kita terima. Okay? So, kita pun kira apabila X adalah 7 kg ayam dia. So, kita boleh kira jumlah amount yang perlu dibayar oleh Lily adalah RM45.50. So, markah di sini bila kamu dapat mencari K dan kamu tulis persamaan model dia yang lengkap. Dan seterusnya kamu kira amount yang dia perlu bayar. Okay? D. Menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Okey, kita pun lukislah lakaran graf kita. Kita kata dia linear. Okay? So, model fungsi linear. Y sama dengan 6.5X ni adalah tidak sesuai untuk jangka masa panjang. Kita pun tahu harga barang-barang basah apa semua ni, makanan, semuanya berubah. Okey, dia ikut harga pasaran. So, kita tulislah. Ini adalah kerana harga ayam adalah tertakluk kepada harga pasaran. Oleh itu, keadaran harga terhadap jisim ayam adalah sentiasa berubah. Maka model baharu diperlukan apabila harga ayam berubah. Okey, so kita hanya mention di sini, model ini tak sesuai kerana harga ayam di pasaran sentiasa berubah. Okey, lepas tu kita katalah model baharu diperlukan jika melibatkan harga yang berubah-ubah. Okey, sebab sini kita tak cukup maklumat tau. Masa, tahun bila, bulan bila. So, itu adalah maklumat yang tidak cukup diberikan kepada kita dan kalau ikutkan dalam exam pun tak sempat nak buat lah. So, kita hanya tulis macam ni. So, markah satu markah bila kata tak sesuai. Satu markah bila kita kata model baru diperlukan lah. Sebab dia tidak sesuai beserta alasannya. Okey, 2 markah. Seterusnya, memurnikan model matematik dan melaporkan dapatan. Cikgu dah kata tadi, kita nak murnikan susah. Okay? So, kita kata dalam masalah ini, kita tidak dapat memurnikan model memandangkan harga pasaran ayam adalah sentiasa berubah. Dan kita tidak ada maklumat tu kan. So, kita pun tulis, laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian. Yang kita dah kira tadi. Itulah laporan dia. Tulis macam ni je. Inilah format penulisan dia, 1 markah. Okay, kalau tak boleh dimurnikan, inilah format dia. Selalunya memang tulis ni je. So, kalau kamu dah hafal ayat ni, lebih kurang sama bentuknya, dapatlah markah. Okay? So, Alhamdulillah selesai set 1 kertas 2 bahagian B. Okay, cikgu harap video cikgu bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kamu ada soalan, kamu boleh ajukan di ruang komen. Cikgu akan reply secepat yang mungkin insyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum.